Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aulia Maulad Mahadi, bernombor matrik D2021-209-8721. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang konsep penindasan antara warna kulit putih dan hitam. Sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang apa itu deviant. Deviant ialah tingkah laku, sifat atau kepercayaan yang keluar dari norma sosial dan menghasilkan reaksi negatif dalam kumpulan tertentu. Dalam erti kata lain, ia adalah tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma budaya atau masyarakat yang tertentu. Ia termasuk tingkah laku yang menarik tindak balas negatif dan kawalan sosial. Malah ia juga melibatkan jenayah yang dilakukan dalam masyarakat. Joshua Price menyatakan bahawa satu sumber permusuhan antara kumpulan di kalangan kumpulan yang tertindas apabila dia menyatakan bahawa walaupun Yahudi, saya memahami diri saya sebagai orang dalam budaya Anglo di Amerika Syarikat. Beliau juga menyatakan bahawa dia melihat dirinya dan Yahudi Amerika sebagai hampir orang dalam seperti orang Asia. Perkara ini telah menimbulkan kemarahan terhadap apa yang dianggap ramai sebagai minoriti istimewa, dan Price juga mengaku terlibat dalam penguasaan kulit putih sebagai pertukaran untuk dimasukkan ke dalam barisan mereka. Sama seperti orang Afrika, orang Yahudi juga mengalami kesedaran berganda yang digambarkan oleh Du Bois sebagai pembinaan identiti serentak dalam konteks budaya dominan dan subordinat. Cornel West pada tahun 1994 juga menyatakan bahawa kedudukan orang Yahudi yang tidak selesa ini berbanding dengan kulit hitam bawahan dan kulit putih dominan apabila dia memerhatikan bahawa orang Yahudi Amerika menduduki kedudukan paradok dalam hierarki kuasa dan tempat yang berbangsa. Mereka iaitu orang Asia melihat sebagai konspirator bersama plot untuk mengekalkan subordinasi orang kulit hitam. Kesannya, mereka dipertanggungjawabkan oleh orang kulit hitam Amerika terhadap pembinaan identiti kaum yang dilihat sebagai pembangkang dan mengancam. West juga berpendapat bahawa orang kulit hitam telah meningkatkan jangkaan orang Yahudi memandangkan persamaan pengalaman sejarah penindasan mereka dan gabungan terdahulu di sekitar hak sivil. Berdasarkan persamaan ini, maka orang kulit hitam Amerika berasa sakit hati dengan persepsi bahawa sekutu mereka telah menjadi musuh mereka. Dalam konteks hubungan struktur dan budaya antara kulit hitam dan Yahudi, keganasan antara etnik berterusan sebagai sumber untuk penubuhan dan penubuhan semula identiti kaum dan etnik. Kebencian terhadap kemajuan Yahudi nyata dalam gangguan bermotivasi berat sebelah dan penganiayaan yang meningkatkan status pelaku sambil berusaha untuk melemahkan kuasa mangsa. Keganasan antara budaya tidak semestinya terhad kepada konflik antara kumpulan etnik dan kaum, di mana keganasan anti-gay ini merentas etnik, malah ia dilakukan terhadap gay oleh lelaki kulit berwarna merentasi paksi kaum, jantina dan seksualiti. Maksudnya di sini, lelaki gay terutamanya lelaki gay yang berkulit hitam dan Chicano semakin terpinggir dalam komuniti kaum mereka kerana pada masa yang sama mereka adalah pengkhianat kaum dan pengkhianat gender. Sesetengah budaya Asia berkongsi unsur pandangan bertolak ansur ini mengenai kepelbagaian seksual. Dari segi sejarah, hubungan sesama jantina telah meresap ke peringkat atasan masyarakat Jepun termasuk kelas bandar yang kaya, padri, Buddha dan tentera. Keluarga juga menyediakan konteks untuk keganasan anti-gay di kalangan orang Latin, namun dalam cara yang berbeza, di mana secara amnya lebih sengit. Dalam budaya Latin tradisional, maskuliniti digubal secara tegar melalui keluarga patriarki, di mana maskuliniti dikaitkan dengan peranan penyelia dan pelindung. Akibatnya, lelaki Latino gay ataupun perempuan akan dikenakan keganasan berterusan sebagai hukuman atas pengkhianatan mereka. Dinamik intoleransi Latin untuk lelaki homoseksual mempunyai kepentingan yang istimewa di Amerika Syarikat. Di sini, sumber tradisional untuk menggubal kelelakian dihadkan oleh struktur ketidaksamaan, perkauman dan kelazism yang menghalang keupayaan lelaki Latin untuk menyatakan kejantanannya melalui peranan keluarga sebagai penyelia dan pelindung. Ia juga mendorong mereka untuk menilai dengan keras mereka yang memilih untuk tidak berjuang di samping mereka untuk memelihara keluarga dan juga budaya.
Kita boleh lihat di sini bahawa penindasan ini berlaku bukannya berdasarkan pada warna kulit semata-mata. Walaupun konflik ini berlaku di luar negara, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengambil pengajaran daripada konflik tersebut. Kita juga haruslah mengekalkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana negara kita mempunyai pelbagai kaum, budaya, agama serta warna kulit. Perkara ini akan mengelakkan konflik tersebut berlaku di dalam negara kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih semua. Selamat menonton.